Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda seorang perisai Amerika filem komedi dari 2003, bertajuk Agent Cody Banks. Cody Banks ialah seorang budak lelaki berusia 15 tahun, yang tinggal bersama ibu bapanya dan adik lelakinya Alex. Walaupun keluarganya percaya dia tidak cukup berkemampuan, dia tidak teragak-agak untuk membantu sesiapa yang dalam kesusahan. Sebaliknya, seorang saintis dari Albert Chones membentangkan konsep nanobotnya kepada organisasi bernama ERIS. Setelah mengetahui potensi mereka untuk memusnahkan sebarang karbon atau sebatian berasaskan silikon, Ketua ERIS Brinkman, bersama pembantunya Francois Moai, mengarahkan Chones memprogramkan nanobot dalam masa 10 hari, jadi mereka boleh digunakan untuk menyusup mana-mana sistem. Penyelidikan dari Albert Chones dibawa ke bawah cahaya dalam mesyuarat Chia di Seattle, tempat pengarah memberi taklimat kepada pasukannya Persatuan Chona dengan ERIS, dan kepakarannya dengan nanoteknologi, terutamanya nanobot yang boleh diprogramkan untuk memusnahkan mana-mana sistem pertahanan di dunia. Untuk menampung potensi ancaman nanobot, Chia merancang untuk mencari dan menghalang dari Albert Chones, tetapi ia bukanlah satu tugas yang mudah. Pasukan dijelaskan bahawa Chones kebanyakannya kekal terpencil dan anak perempuannya Natalie adalah satu-satunya cara untuk menghubunginya. Memandangkan ERIS sedia maklum tentang agen Chia, agensi itu mesti mencari muka baharu untuk menjalankan misi tersebut. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Pengarah memberi taklimat tentang program pembangunan agen Chia, yang digunakan untuk merekrut remaja, yang kemudiannya dilatih untuk memenuhi keperluan agensi dan mendedahkan Cody Banks adalah penemuan terbaik mereka pada tahun ini. Semasa dia mengagumi kemahiran Cody dibuli oleh rakan sekolahnya kerana bersikap halus. Semasa salah satu sesi buli ini, Cody didekati oleh seorang wanita bernama Ronica Miles, yang memberitahunya tentang pemilihannya sebagai ejen junior dengan Chia. Dia membawanya ke ibu pejabat, di mana dia diberi tugasan pertamanya untuk mendekatinya kepada Natalie untuk mendapatkan maklumat tentang bapanya dan ERIS. Ronica memberitahunya bahawa hari lahir Natalie yang ke-16 akan tiba dalam beberapa hari lagi dan Chones akan mengadakan pesta untuknya. Dia meminta Cody memastikan dia dijemput ke parti itu. Walaupun Cody kelihatan teragak-agak untuk melaksanakan tugasan pertamanya, tetapi memberi jaminan kepada mereka bahawa dia boleh mengendalikan kes itu. Selepas mesyuarat, dia diberikan peralatan yang diperlukan, termasuk peranti pengimejan maya, telefon bimbit, jam tangan dan banyak wang tunai yang boleh membantunya semasa misi. Selepas lawatannya ke ibu pejabat, Cody pulang ke rumah dan memberitahu ibu bapanya tentang pergi ke persediaan sekolah Institut William Donovan mengenai beasiswa. Walaupun ibu bapanya tidak mempercayainya, Ronica datang berpura-pura menjadi wakil sekolah dan meyakinkan mereka untuk melepaskannya. Selepas mendapat arahan yang diperlukan daripada Ronica, Cody menyertai institut baharu itu, mendaftar di setiap kelas yang dihadiri Natalie. Dia melihat dia di makmal kimia dan cuba bercakap dengannya, tetapi diganggu oleh sekumpulan budak lelaki yang merampas jam tangannya. Cody menipu mereka supaya menekan butang-butang tertentu pada jam tangan yang menyebabkan mereka terkena elektrik, dan mereka terpaksa mengembalikannya kepadanya. Dia cuba bercakap dengan Natalie, tetapi tidak dapat melakukannya, kerana dia tidak pernah bercakap dengan seorang gadis sebelum ini. Selepas beberapa percubaan yang gagal, dia akhirnya memulakan perbualan semasa ujian memandu di sekolah. Walaupun dia kagum dengan kemahiran memandunya, rakan Natalie bawa dia pergi memikirkan dia mungkin menyakitinya. Semasa sesi latihannya di ibu pejabat Chia, Ronica bertanya tentang kemajuannya dan memaksanya untuk membuatnya cepat, tetapi dia mendedahkan ia suka baginya kerana dia perlu melakukan kerja rumah dan kerja rumahnya juga. Selepas mendengar masalahnya, Ronica meminta beberapa ejen lain untuk membantunya melakukan kerja rumahnya semasa dia mula bekerja pada kes itu. Dalam pertemuan seterusnya dengan Ronica, Cody diminta untuk menelefon Natalie, tetapi pasukan tidak lama kemudian mendapati dia tidak dapat bercakap dengannya. Dia dibawa ke ibu pejabat sekali lagi, di mana sepasukan pakar mengajarnya cara bercakap dengan seorang gadis. Tetapi usaha mereka nampaknya tidak begitu berkesan. Keesokan harinya di sekolah, Cody mendapat peluang untuk memecahkan ais, apabila dia menyelamatkan Natalie semasa dia jatuh dari tangga sambil menggantung sepanduk di dinding. Dia membawanya ke hospital di mana dia mula bercakap dengannya.
Dia berterima kasih kepadanya atas bantuannya dan menjemputnya ke majlis hari jadinya, jadi Cody berjaya dalam langkah pertama misi itu. Semasa membawanya ke parti itu, Ronica sekali lagi menerangkan peraturan dan bertanya kepadanya untuk mengekalkan profil rendah supaya tiada sesiapa boleh mengesyaki dia kerana ejen ERIS mungkin berada di sana juga. Selepas mengambil kereta daripadanya, dia sampai ke rumah Natalie, tempat dia berhenti di pintu masuk tetapi dia masuk. Dia melihat dari Jones di parti itu, tetapi terus pergi ke Natalie dan memberikannya seutas rantai sebagai hadiah hari jadinya. Tidak lama kemudian, Cody melihat Encik Brinkman menyertai Jones, sambil mereka menuju ke arah bilik rahsia. Dia menerangkan situasi kepada Ronica, yang menasihatinya untuk menunggu, tetapi dia mengambil keputusan untuk turun ke bilik rahsia. Dia menyelinap masuk ke dalam bilik bumbung dia, dan melihat mereka membincangkan nanobot yang boleh digunakan untuk memusnahkan sebarang sistem pertahanan. Jones tidak bersetuju dengan agenda Brinkman dan enggan mengusahakannya, tetapi dia mengancamnya untuk mematuhinya. Semasa mereka meninggalkan makmal, Cody masuk ke dalam dan mencuri salah satu ketulan ais dengan nanobot di dalamnya, dan menyembunyikannya dalam kasutnya, tetapi ia mula cair dan dia membuang kasutnya. Apabila penggera keselamatan mula berbunyi, Molly dan Brinkman kembali ke makmal, tetapi Cody berjaya membuat jalan keluar sambil bersembunyi daripada mereka. Dia kembali ke kereta, tetapi diganggu oleh pembuli yang membawanya kembali ke parti. Semasa mereka cuba melemparkannya ke dalam kolam, dia mula melawan mereka dan mengalahkan mereka semua. Kemahiran bertarungnya mencemaskan Molly, dan dia cepat menyedari dia bekerja dengan Chia. Walaupun semua orang di parti itu mengaguminya, keadaan menjadi lebih buruk baginya apabila insiden itu berlaku kepada akhbar sekolah. Ronica memberitahunya dia tidak akan dapat meneruskan misi seperti yang dia lakukan telah meniup penutupnya. Dia diminta untuk kembali ke akademi, tetapi jauhi Natalie. Dia bertengkar dengan Ronica kerana dia tidak mahu pergi, tetapi dia mengambil kembali rencananya, memberitahu dia bahawa dia tidak boleh berbuat apa-apa untuknya. Di makmal termo ERIS, Brinkman bertanya kepada Jones untuk mempercepatkan kerjanya, tetapi dia mendedahkan bahawa dia tidak akan membenarkan mereka menggunakan teknologinya untuk pemusnahan. Brinkman mengarahkan Molly untuk menculik anak perempuannya. Sementara itu, Natalie datang ke rumah Cody, tetapi dia menyelinap keluar dari pintu belakang selepas melihat ejen Chia di luar rumah. Dia membawanya ke kafe dan cuba menjelaskan semuanya, tetapi mereka diganggu oleh Molly yang menyerang mereka. Cody meminta Natalie melarikan diri semasa dia melawan mereka, tetapi Molly dan pengikutnya menculiknya sebelum menjatuhkannya. Ronica dan pasukannya menyelamatkannya dan membawanya kembali ke ibu pejabat, tempat dia memberitahu mereka penculikan Natalie. Dia memberi jaminan kepadanya, mereka akan mencarinya. Dia meminta dia untuk membenarkan dia membantu mereka misi itu, tetapi Ronica mendedahkan dia tidak dibenarkan meneruskan lagi. Untuk kekecewaannya, dia memintanya pergi, dan meneruskan kehidupannya seperti sebelum menyertai Chia, dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Kesal dengan keadaan itu, dia pulang ke rumah, di mana ibunya menuduh dia lewat. Dia kembali ke biliknya, di mana dia mendapati Alex bermain dengan perantinya. Selepas Alex secara tidak sengaja menghidupkan telefon, Cody memberitahunya tentang bekerja dengan Chia. Semasa bercakap dengannya, Cody melihat bintik merah pada telefon dan menyedari ia menunjukkan lokasi Natalie melalui peranti dalam rantai dia. Dia cuba menghubungi Ronica untuk memaklumkannya tentang perkara itu, tetapi tidak dapat menghubunginya kerana panggilannya tidak dipindahkan kepadanya, dan dia juga tidak dibenarkan bercakap dengan mana-mana ejen lain. Selepas tidak menemui jalan lain, dia merasuah Alex dengan wang yang dia dapat daripada agensi itu, dan meminta dia memastikan tiada sesiapa tahu tentang ketidakhadirannya di rumah. Selepas tiba di ibu pejabat semula, dia mencuri kereta dan peralatan lain, dan memulakan perjalanan solonya untuk membantu Natalie. Ronica memberitahu pengarah tentang Cody baru-baru ini aktiviti, tetapi dia memarahinya kerana tidak menjauhkannya daripada misi, dan memintanya mencarinya, jika tidak dia mungkin kehilangan pekerjaannya juga. Sebaliknya, Cody menuju ke pergunungan Cascade tempat mereka menahan Natalie, dan meneruskan perjalanannya dengan bantuan papan salji, tetapi pengawal keselamatan menghalangnya daripada pergi ke hadapan.
Dia melawan mereka, tetapi tersangkut di sebatang pokok, dari mana Ronika, yang baru tiba di Solo Trek, menyelamatkannya. Dia fikir dia ada di sini untuk membawanya kembali, tetapi dia memberi jaminan bahawa dia akan membantunya mencari Natalie dan dia bersetuju untuk pergi bersamanya. Mereka menyusup masuk ke kemudahan rahsia dan membuat jalan ke hadapan sambil bersembunyi daripada keselamatan. Di kemudahan itu, Cody mendapati bot disimpan dalam cube ice kerana mereka tidak aktif dalam keadaan beku, dan itulah sebabnya mereka mencairkan kasutnya lebih awal. Tidak lama kemudian, dia melihat Natalie di dalam bilik rahsia dan bergegas masuk untuk membantunya keluar. Dia memintanya pergi bersamanya, tetapi dia mula bertengkar dengannya. Sementara itu, Molly melihatnya di dalam bilik Natalie dan memberitahu Brincam tentang dia, yang memerintahkan untuk menjatuhkannya. Di dalam bilik, Cody menerangkan segala-galanya kepadanya, dan berkata mengenalinya adalah yang pertama tugasan menjadi ahli cheer. Dia fikir dia hanya melakukannya untuk tugasnya, tetapi Cody mendedahkan dia mula mengembangkan perasaan untuknya. Tidak lama kemudian, Ronika mengganggu perbincangan dan meminta mereka pergi sebelum sesiapa sampai kepada mereka. Dia membawa mereka bersamanya, tetapi mereka diserang oleh Molly dan pasukannya. Cody melarikan diri daripada mereka, manakala Natalie dan Ronika dibawa ke Brinkman, yang menahan Natalie dan perintah untuk membawa Chones masuk. Apabila Chones tiba, Brinkman meletakkan cube ice dengan nanobot wajah Natalie dan mengancam untuk menyerangnya jika dia tidak memprogramkan bot mengikut arahannya. Selepas tidak menemui jalan lain, Chones mula bekerja, sementara Cody muncul dan skor Brinkman untuk membenarkannya pergi. Oleh kerana dia tidak mempedulikannya, Cody melancarkan bahan letupan yang ditanam Ronika sebelum ini, dan Natalie membebaskan dirinya daripada Brinkman, dan meluncurkan cube ice ke dalam kerongkongnya. Molly cepat mencari alat kawalan jauh untuk menghentikan bot daripada pengaktifan, tetapi Chones memaklumkan dia sudah membuat ia tidak berguna. Mereka membawa Molly turun, manakala bot mula memakannya dari dalam keluar. Ketulan ais mula mencair, manakala Cody dan Ronika selamatkan Chones dan Natalie, sejurus sebelum Makmal mula turun. Mereka masuk ke dalam helikopter untuk terbang keluar dari Makmal, tetapi pintu tersekat. Apabila bot mula memusnahkan segala-galanya dalam Makmal, Cody melompat keluar dan membaling beberapa ketul ais ke pintu. Ronika menerbangkan helikopter keluar dari Makmal, tetapi Cody diserang oleh Molly sekali lagi. Dia melawan dia, dan mengikatnya dengan pengembaraan solo, sambil memprogramkannya untuk terbang kembali ke ibu pejabat cheer. Ronika membawa helikopter itu kembali, dan Cody melompat ke atasnya tepat sebelum Makmal meletup. Dia dibawa pulang ke ibu pejabat, tempat Ronika mengaguminya atas kejayaan misinya. Dia memulangkan lencananya dan mengalu-alukan dia kembali ke agensi. Tidak lama kemudian pengarah juga menghargainya dan menawarkan ganjaran untuknya. Cody meminta dia untuk membantu dengan lesen memandu Natalie, yang akhirnya dia dapat, dan dia membawanya keluar. Mereka pergi ke pantai, tempat Ronika cuba menghubunginya, tetapi Cody menolak panggilan itu dan mencium Natalie. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda.